Okey, jadi sebelum tu akan nak tak apalah. Okey, jadi selamat datang dan terima kasih akak ucapkan kepada adik-adik, akak-akak, abang-abang yang sudi join seminar kita pada hari ini. Okey, jadi buat pengetahuan semua, hari ini merupakan hari keempat program e-Sopimas ni yang bermula dari first day hari tu, hari Isnin sampai ke hari ni. Jadi kalau ada adik-adik yang dah join dari first day hari tu sampai hari ni, boleh komen kat chat box. Akan nak ucapkan terima kasih, jutaan terima kasih sebab menyokong kami dan diharapkan adik dapat setia dengan kami sampai ke hari yang terakhir, iaitu pada hari Sabtu. Okey, jadi mesti adik-adik pelik kan siapa yang tengah bercakap syok sendiri kat depan ni kan. Dia baca chat box daripada tadi kan, dia dah salah nama. Okey, jadi izinkan akak memperkenalkan diri. Nama nama diberi Hanis Zulaika binti Samsuri. Hanis Zulaika, boleh panggil Kak Hanis. Akak merupakan pelajar tahun 1 kuliah of pharmacy. Akak berasal daripada Bangi, Selangor. Umur adalah rahsia. Okey, jadi siapa boleh teka bolehlah komen kat chat box tu. Tapi tak ada hadiah lah, suruh komen je. Dan akak merupakan moderator kita pada hari ini. Dan hari ini juga merupakan sharing daripada kuliah of pharmacy. Jadi tepuk tangan sikit. Okay, jadi sebelum tu lah kan, adik-adik yang mungkin baru first day join hari ni, mungkin adik-adik tak tahu Sopimas ni apa kan? Adik-adik tahu tak Sopimas ni apa? Kalau tahu cuba komen kat chat box sikit, akak nak tengok. Kok lah ada yang tahu kan? Oh, tak tahu ke? Oh, adik Nurul Majidah tak tahu. Okay, tak apa, akak boleh bagi tahu. Okay, jadi buat pengetahuan adik-adik, program Sopimas ni merupakan program tahunan anjuran Facilitator Team IIUM yang bertujuan untuk membantu adik-adik supaya lebih tahu dan faham tentang jurusan-jurusan yang ditawarkan di IIUM Kuantan. Jadi kami berharap program ni dapat membantu adik-adik untuk merancang hala tuju adik-adik lepas SPM dan lepas asasi. Kalau adik-adik berminat nak sambung kat IIUM Kuantan lah. Okay. Jadi sebelum tu ada beberapa peringatan yang perlu akak beritahu sebelum kita mulakan seminar kita. Yang pertama, seminar kita terbahagi kepada 3, iaitu mula-mula sharing session. Yang kedua adalah recording ada. Amir Zaif ada. Okay. Yang kedua adalah adik-adik silap, minta maaf. Kita ada 3 kan, 3 part. Yang pertama adalah sharing session. Yang kedua adalah modul. Dan yang ketiga adalah Q&A session. Dan adik-adik diminta untuk mute mic waktu sharing session dengan modul session. Dan adik digalakkan untuk buka kamera adik sepanjang seminar ni jalankan. So akak taklah rasa macam akak cakap seorang-seorang kan. Okay, jadi tak lengkap lah moderator tanpa speaker, jadi tak lengkap lah saya tanpa Kak Azwa. Tepuk sikit. Okay, jadi saya nak memperkenalkan lah speaker kita yang mantap pada hari ini. Kak Azwa. Kak Azwa ada tak? Cakap hi sikit Kak Azwa. Hello. Okay, ada Kak Azwa. Okay, jadi sebelum Kak Azwa mulakan sharing hari ini, akan nak memperkenalkan lah Kak Azwa. Okey, jadi nama diberi Nurul Azwa binti Abdul Basir. Nama yang sungguh cantik, secantik orangnya. Dan Kak Azwa juga berasal daripada Sungai Besar, Selangor. Hobi Kak Azwa adalah makan dan masak. Dan buat pengetahuan, hobi Kak Azwa sama dengan hobi saya, dengan hobi akak, tapi hobi akak lebih kepada makan daripada masak. Dan Kak Azwa juga bukan calang-calang orangnya dalam kuliah of pharmacy. Kak Azwa dulu merupakan mantan Vice President AIFA. Dan buat pengetahuan adik-adik yang tak tahu, AIFA merupakan satu organisasi dalam kuliah of pharmacy lah. Dia bukan calang-calang ya speaker kita hari ini. Dan Kak Azwa juga telah menamatkan 4 tahun pembelajarannya di UIA. Tepuk tangan sikit. Okay. Dan sekarang ni sedang bekerja sebagai asisten farmasi di Alde Pharmacy dan menunggu untuk PRP. Okay, apa tu PRP? Nanti Kak Azwa terangkan. Okey lah, jadi adik-adik mesti penat kan dengan akak cakap kan, mesti dengan Kak Azwa cakap pula kan. Okey, jadi sebelum tu lah kan, adik-adik mesti tertanya, farmasi ni buat apa kan? Kerja apa? Kenapa ambil farmasi ni? Farmasi ni cuma bagi ubat Panadol dekat kaunter je ke? Ke macam bagi tips pasal skincare ke macam mana kan? Okey, jadi pada pendapat Kak Azwa lah kan,
kenapa kita kena ambil farmasi ni? Okay, jadi silakan Kak Azwar. Hello, hai semua. Okay, nama Kak Azwar daripada RS15. Okay, farmasi kenapa kena ambil farmasi? Ni nanti Akak explain kat belakang lah. Belakang nanti Akak tanya, kenapa kita kena ambil farmasi? Berbaloi tak ambil farmasi ni kan? Tapi kalau macam biasanya orang kalau kata farmasi ni mesti dia ingat tukang bagi ubat je lah yang dia tahu. Kalau asal farmasi je bagi ubat, asal farmasi je bagi ubat. Tapi kita tengok nanti, betul tak? Farmasi ni kerja dia bagi ubat je. Okay, jap. Slide Fatimah. Okay, jadi untuk soalan kita yang slide. Okay, ada dah. Okay, dah. Okay, jadi dah untuk soalan saya yang pertama lah kan. Okay, mesti ada tanya-tanya macam tadi lah kan. Farmasi ni kerja buat apa kan? Okay, jadi akan nak minta lah Kak Azwar untuk menerangkan kenapa kita belajar farmasi ni dan apa cabang-cabang kerja dia. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So pada adik-adik semua dan kawan-kawan dan kalau doktor ada, welcome doktor. Okay, welcome to Kuliah of Pharmacy. Okay, next slide. Sebelum kita bincang lebih lanjut, okay, siapa kenal ni siapa? Ada siapa kenal? Kita tengok. Kenal. Siapa tu? Siapa tu Atira? Atira mesti dah kenal. Yes, betul. Okay. Memang handsome ni adalah rektor UIE. So apa kaitan rektor ni dengan farmasi kan? Okay, actually our rektor dulu dia adalah graduate daripada pharmacy course USM. Okay, next slide. Okay, sebelum Akak explain lebih panjang lagi pasal farmasi ni, ini adalah antara orang kata farmasi joke lah. Okay, mungkin kalau adik-adik sekarang yang tengah SPM ke, baru nak ambil SPM ke, tengah siap sekarang maybe tak berapa nak faham. Tapi, okay, next slide. Okay, ni adalah antara kerja seorang farmasi lah selain dia bagi ubat. Kerja dia kena fahamkan tulisan doktor. Tulisan doktor ni dia bukan senang lah selalunya nak faham. Okay. Next. Okay, kenapa kita ambil farmasi ni kan? Kebiasaannya ada beberapa sebab lah orang kata dia ambil farmasi first sebab masa sekolah dulu serius dia suka kimia. Okay, tu Akak jugalah salah seorangnya. Hanis dulu kenapa ambil farmasi? Sebab parents suruh sebenarnya. Okay, itu ada kat situ sebab mak ayah suruh. Okay, ataupun ada juga orang yang ambil farmasi sebab memang cita-cita dia nak jadi seorang ahli farmasi. Akak ni sebenarnya masa sekolah taklah berapa tahu sangat pasal ahli farmasi ni. Betul. Okay, lepas tu ada orang kata nak ambil farmasi ni sebab farmasi ni senang. Betul ke? Kakak senior-senior bolehlah komen. Betul tak senang? Senang kan? Okay, dan yang terakhir sekali, mungkinlah orang ambil farmasi sebab dia kata tak lepas medik. Ni selalulah macam, kenapa ambil farmasi kalau jumpa macam makcik kan? Kenapa ambil farmasi? Kenapa tak ambil medik? Tak lepas je. Tak pun. Bukan pun. Ni adalah antara sebab lah. Okay, adik-adik sebab yang mana bolehlah tepuk dada tanya selera nanti. Okay, next slide. Okay, so Hanis boleh tak Akak explain dulu kita belajar apa nanti baru Akak explain cabang kita? Boleh. Boleh Okay. Alright. Okay, so apa yang kita belajar, basically ini adalah kita punya credit value kita lah. Okay, kalau adik-adik boleh tengok, kita ada kuliah core course, kita ada elective course, kuliah required course, university required course dan total untuk student pharmacy adalah sebanyak 135 dan ini sebenarnya adalah revise lah. Start daripada batch Hanis. Okay, batch Hanis dan adik-adik yang akan masuk nanti total kredit awal adalah 135. Tapi untuk akak dan akak yang atas kita orang punya kredit awal adalah 155. So
Dah kurang banyak dah. Okay. Okay, next. Okay, ini basically adalah subjek yang kita akan belajar, tapi kalau kita tengok ni macam tak best, kita tengok gambar je lah. Next slide. Okay, kalau macam masa first year, ni antara benda yang macam selalu orang excited lah nak buat. Hani sudah excited tak nak buat ni? First time tu memang excited sangat-sangat lah. Memang duk borak je pasal benda ni sebab takut silap step ke, takut tak jadi kan. Selalu overthinking lah, takut ubat tu tak jadi kan. Tapi memang last kali first try. Kena buat banyak kali. Okay, ini actually adalah masa first year kita akan start ada satu lab bawah pharmacy practice lah. So kita akan masuk lab dan kita akan buat ubat. Yang ni masa first year ni kita akan buat ubat yang senang-senang je lah, macam krim, campur-campur krim, macam mana nak buat krim, macam mana nak buat sirap PCM lah. Tapi sirap kosong je sebenarnya kita buat air gula macam tu. So kena kira-kira lah dulu. Sebenarnya ni akak lah dulu dengan kawan-kawan selalu tak tidur malam tau. Bukan maksudnya tak tenang nak tidur. Kalau setiap kali ada lab ni dia macam seram lah. So tu kita akan macam timbang lah dan kita akan buat labeling. Sama lah. Mesti esok tu rasa tak tenang sebab takut tak jadi. Okay lah, ni masa first year lah, ni debaran first year. Okay, second year pula kita tengok second year kita belajar apa pula. Next. Okay, sorry. Okay, masa first year juga, okay, selain daripada akademik, akan cakap lah kita punya culture dekat Kuliah Farmasi selalunya kita akan ada event yang macam setiap batch akan handle lah. Okay, so masa first year, biasanya first year akan handle family day. Iaitu family day ni macam family day tapi sebab kita kan pharmacy, so kita panggil Farmily. Okay, Farmily day. Family day ni kalau batch Hanis tak sempat nak buat sebab COVID, tapi biasanya first year lah akan buat kan. Dan yang ni yang latest adalah, okay, sebelum tu akan cakap dulu setiap nama batch kat sini kita panggil RX. Macam akak RX 15. Masa 16, 17, 18. So adik-adik yang baru nak masuk ni RX 19. Hanis RX 18 kan? Saya RX 18. Okay. So ni antara family day yang ada lah. Sebenarnya banyak lagi yang ada. So kadang-kadang buat kat dalam UIA, kadang-kadang buat dekat luar UIA, dan ni adalah yang RX 17. Second year sekarang buat. Okay, next. Okay, kita tengok second year pula kita belajar apa kan. Okay, next dia kita tengok gambar. Okay, nampak tak yang kecil cenonet yang dekat orang dekat lab pegang tu? Apa benda tu? Tikus lah. Tikus. Tikus. So nanti bila kita dah masuk second year, kita akan lebih kepada farmakologi lah. Maksudnya macam mana kita akan tengok macam mana ubat tu bila dia masuk dalam badan, macam mana dia berinteraksi, macam mana apa reaction badan kita. Tapi kita tak adalah test benda tu dekat badan. So kita akan buat benda tu dekat tikus. Tu antara eksperimen lah farmakologi. Okay. Dan juga masa second year nanti kita akan belajar pasal apa nama dia, apa namanya, pasal docking. Itu masa kalau korang tengok macam structure yang macam apa yang nak cakap tu, macam structure kimia tu lah. Okay, itu adalah antara benda yang akan belajar lah masa second year, bawah tajuk medicinal chemistry, dan ada satu elektif. Dan juga selain tu, yang menariknya selain farmasi kita belajar pasal ubat, kita juga belajar pasal kosmetik. So nanti masa ambil subjek kosmetik nanti, mungkin korang akan buat blusher. So kita akan belajar pasal nail polisher macam mana, macam tu lah. So biasanya kosmetik ni ramai perempuan lah yang ambil, tapi lelaki pun boleh juga nak ambil, tak ada masalah. Hanis ambil subjek apa? Daftar subjek apa? Kosmetik. Dan batch saya kosmetik. Pun ramai ambil kosmetik juga sebenarnya. Okay, kosmetik ni bagi akak menarik lah. Lepas tu kita akan juga belajar pasal nutraceutical. Nutraceutical ni pasal suplemen macam tu lah. Okay, next. Okay, yang akan tertinggal, so second year biasanya dia akan uruskan apa nama dia, national punya event lah. Sebab okay, kan tadi macam Kak Hanis cakap atas AIFA,
kita ada satu lagi society iaitu MyPSA, Malaysian Pharmaceutical Science Association. Student Association. So yang Malaysia punya yang mengumpulkan semua pelajar-pelajar farmasi dekat Malaysia. So second year akan uruskan yang tu. Okay, untuk third year pula, okay, masa ni kita dah start masuk clinical sikit lah. So kita boleh tengok gambar. Okay, so bila masuk second year kan? Third year? Second year, okay, kita akan masuk dekat body system. So bila belajar pasal body system ni, kita akan belajar lebih spesifik pasal ubat tu. Macam mana ubat tu, sorry ni third year kan, macam mana ubat tu, tapi kan macam farmakologi kita belajar in general je lah lagi. Bila dah masuk dekat body system, so kita akan belajar pasal central nervous system, respiratory system, so betul lah macam mana penyakit ubat, macam mana penyakit dan apa ubat dia macam tu dengan lebih spesifik. Next. Ada orang kata boleh jadi beauty guru ke Kak? Boleh. Okay. Kalau belajar boleh lah. Itulah kalau tak belajar kosmetik susah lah. Tadi pasal kosmetik tu, by the way, lecturer suka attack kalau brother yang kat dalam kelas kosmetik lah sebab tak ramai sangat. Okay, next, masa third year, kita akan belajar pasal drug abuse. Drug abuse ni macam contoh penyalahgunaan ubat lah kan. Dan yang menariknya kalau korang ambil subjek drug abuse ni, kita akan ada lawatan dekat tempat macam contoh rumah-rumah yang berkaitan lah. Dan juga kan macam hari tu kita ada satu session yang mana dijemputlah penagih-penagih dadah ni yang dalam pantauan untuk so kita jumpalah diorang, tapi kita tak adalah direct interact dengan diorang kan, sebab macam kita pun student lagi kan. Tapi kita attend lah diorang punya session ni. Lepas tu dan juga masa third year juga nanti korang dah start clinical kan. So akan pergi hospital ni, antara gambar akak lah dengan group mate dekat hospital Sultan Haji Ahmad Shah Temerloh. So dan juga nanti masa third year juga korang akan ada masa short sem lah, korang akan ada posting lah. Yang ni korang boleh pilih sama ada nak pergi dekat hospital ataupun dekat community. Macam akak pergi dekat community pharmacy. Okay, next. Okay, dan masa third year biasanya third year akan handle IBG lah, iaitu inter-batch game. Yang ni kita akan lawan macam game sukan-sukan. Dulu masa sekolah ada hari sukan sekolah kan, tapi bila kita dah kat uni, dia upgrade sikit lah nama dia IBG. Okay, next. Okay, masa fourth year pula, yang ni lain lah, yang ni sangat lain sikit masa first time ni dengan kami, nanti batch Hanis dan ke bawah ni. Masa kami tak wajib buat final year project, tapi start daripada batch Hanis dan adik-adik yang akan masuk nanti dah wajib dah buat final year project. So dulu final year macam project kami tu, research tu kami buat in group. Yang ni tak sure lagi lah, nanti maybe kena tengok lah. Okay. Okay, ada yang tanya beza practical hospital dengan community pharmacy. Okay, tak apa, ni nanti akak akan explain kat belakang. Okay. Okay, next slide. Okay, dan masa fourth year ni juga nanti ada subjek elektif yang korang boleh pilih. Elektif ni sebenarnya, okay macam ni, sorry akak lupa nak explain. Elektif ni adalah subjek yang korang boleh pilih. Tak kisah pun nak ambil subjek mana-mana, dekat SEM yang ditetapkan tu dia macam ada beberapa pilihan lah. Tak kisah pun korang nak ambil yang mana, janji cukup credit hour. Contohnya masa korang akan ada subjek herbal, so akan ada lawatan pergi dekat Taman Pertanian dan ada quality control, korang akan belajar, ada kena buat audit, sama ada buat kat farmasi, and then ada subjek e-commerce, yang ni adalah korang akan belajar pasal online punya learning, online punya marketing. Sebab sekarang kan semua benda dah online kan, so ada juga dia ajar. Dan public health, yang mana public health ni kita akan pergi, contoh yang kat gambar ni, gambar bawah sekali yang kanan tu, kami buat HMR, home medication review. So kita akan pergi dekat rumah patient dan kita akan check lah dia punya BP dia okey tak, gula dia okey ke tak, macam tu.
Dan yang menarik gambar ular tu kat situ tu, Hanis agak-agak tu subjek apa Hanis? Toxicity, tak tahu. Betul-betul. Betul. Apa ni, itu adalah pasal drug toxicity lah. Ya, dan yang menariknya sebabnya dekat kuliah of pharmacy ni kita ada, saya boleh kata expert lah. He is our senior also. Tak ingat RF2 kot, Dr. Rusdi. Okay. So dia sangat terror lah pasal venom, snack venom semua ni. Dan ada ular lah dekat kuliah tu, bawah projek dia. Okay, next. Macam kita orang juga waktu first year. Kan dia ada ajar. Dan masa 4th year biasanya akan uruskan election. Macam ni lah, election ni untuk pilih new line up macam tu lah. Okay, next. Okay, basically ni adalah timetable untuk seorang student pharmacy nanti. Menarik kan, warna-warni. So korang jangan risau, hidup korang hari-hari memang akan berwarna-warni. Macam pelangi macam tu. Timetable memang cantik, jangan risau. Cantik. Dan cantik dan penuh tau. Okay. Salah nak tengok warna-warni macam tu. Tu mesti ada adik tak sabar kan nak tengok bila lah ada jadual yang warna-warni macam ni. Okay, next. Okay, in general maksudnya secara umumnya lah akak boleh kata, so masa CFS ni masa sekolah SPM kan. So adik-adik belajar tu sangat sikit lah. Dan masa CFS nanti korang akan belajar sikit in general. Means in general je lah korang akan belajar pasal fizik, kimia, biologi semua tu, tapi in general. Dan bila masuk year 1, so macam korang akan belajar pasal, dia macam ni, nak katanya ilmu daripada year 1 sampai year 4 ni dia berkait. So macam masa year 1 korang kenal pasal badan dulu, pasal macam mana badan ni berfungsi. Dan masa year 2 nanti korang akan belajar pula macam mana drug ubat ya. Kita panggil, kalau kita sebut drug, tu maksudnya ubat lah. Dia bukanlah bermaksud, dulu masa sekolah kak ingat macam drug ni macam tenaga dadah gitu. Tapi tak pun, drug ni nak cakapnya ubat lah. So macam mana ubat tu berfungsi kat badan. Dan masa year 3 korang akan belajar pasal body system tu. Dan year 4 korang akan belajar pasal farmakoterapeutik, iaitu lebih menyeluruh dan lebih detail. Okay, next. Okay, untuk kelas pula, okay, student pharmacy ni dia tak banyak kelas. Dia ada 2 tempat je kelas dia. Kalau kelas lah, kalau lab of course dekat lab. Sama ada kelas korang yang orange, kerusi orange tu kita panggil dia lecture hall. Kalau kerusi yang warna coklat tu kita panggil dia auditorium. Kebiasaannya kelas kita akan berubah, kita ada 3 lecture hall dan 1 auditorium. Biasanya lecture hall 1, year 1, lecture hall 2, year 2. Macam tu lah. Dan biasanya lah year 4 akan duduk dekat auditorium, tapi kita orang tak rasa pun duduk dekat audi ni sebab RX16 ramai, dia tak muat dekat lecture hall. Batch kita orang 115, RX16 105 something tak silap. Saya punya sama macam akak lah, 114. Betul, kita lebih kurang. 16 ramai sebab diorang gabung 2 batch dulu masa CFS. Okay, next. Ni, okay, macam mana kita nak pergi dekat pharmacy course ni kan. Hanis dulu daripada pharmacy course CFS dulu apa? Memang pharmacy ke? Tak, dulu waktu CFS dulu saya asasi sains kesihatan bersekutu. Lepas tu CFS dulu buntu jugalah nak pilih course apa sebab sejujurnya saya tak minat satu pun yang course yang ada yang ditawarkan dalam asasi sains kesihatan tu. Lepas bincang dengan mak ayah semua, parents saya macam recommend lah suruh try pharmacy. Jadi alhamdulillah saya dapat. So adik-adik, kalau adik-adik yang di sebelum ni CFS course lain tapi nak tukar kepada pharmacy, insyaAllah ada peluang, jangan risau. Okay. Sekejap nak betulkan R16 tu ada 139 je, sekali aku je 105 lebih, sorry silap. Okay. So ni pathway dia. Basically daripada sekolah menengah kita akan ambil SPM and then isi UPU lah. Bila kita isi UPU sama yang ni kita akan dapat asasi farmasi iaitu selama 1 tahun dan kemudian akan pergi dekat ijazah farmasi. Tapi ada juga cara lain, contohnya kalau macam daripada Darul Quran ni dia akan masuk terus
kiranya dia habis Darul Quran setahun lepas SPM, masuk Darul Quran dan dia akan masuk terus asasi farmasi lah. Sebab Darul Quran ni dia ada bond dengan UIA macam tu lah. Lepas tu ataupun kalau daripada international kan, international school dia ada O-level. So bila dia, kalau dia ada O-level dia akan masuk terus asasi. O-level ni kira macam SPM macam tu lah. And then kalau dia ada A-level dia boleh masuk terus ijazah farmasi. So untuk daripada asasi nak pergi ke ijazah farmasi tu kita punya grade adalah 3.5 dan ke atas dan dia ada interview. Tapi kalau macam contohlah adik-adik dapat 3.3 ke 3.4 ke macam okey je lagi sebenarnya. Nanti atas budi bicara Din juga. Okay, next. Ataupun macam special case macam Kak Hanis kata tadi kan, Cik Hanis kata tadi contohnya daripada asasi bersekutu ataupun asasi bioscience, so kalau macam pointer bagus boleh pergi dekat interview jugalah dan boleh masuk ijazah farmasi. Next. Okay, ni nak katanya nanti sebenarnya kan yang uniknya kalau dekat kuliah of pharmacy ni adalah bila adik-adik nak masuk nanti, kalau orang lain kan tahu adik-adik tahu tak ta'aruf B? Mesti tahu kan, kalau yang CFS mesti tahu ta'aruf B apa. Untuk adik-adik, kalau yang ada adik-adik SPM, okay, ta'aruf B tu macam orientasi macam tu lah. So kalau macam kuliah lain, ta'aruf B lepas habis tu diorang tak ada apa-apa. Maksudnya kuliah tua macam tu je lah. Tapi kalau dekat kuliah of pharmacy kita akan ada white coat ceremony yang mana ni awal-awal lagi sebelum adik-adik masuk start kelas kita akan angkat ikrar as a student pharmacy. So kita akan belajar bersungguh-sungguh lah apalah. Adalah dia punya bacaan dia nanti dan lecturer akan tengok kita punya bacaan tu. Macam tu lah. So dia macam berdebar sikit masa tu. Akak lah dulu macam wow. Waktu okay, saya next. Semangat waktu white coat ceremony. Ya ke? Hanis naik atas pentas tak? Tak, saya duduk kat belakang je. Tak ada atas pentas pun. Tapi duduk belakang pun berdebar kan macam nak baca macam wow sangat. Okay, ni pula adalah gambar, just nak tunjuk lah ni gambar baju corporate. Nanti kalau korang masuk kuliah farmasi ni biasanya kita akan ada baju corporate setiap batch. Design sama, warna je lain. Macam biru ni batch akak, merah ni batch RX16 lah. Okay. Hanis warna apa Purple Jadi adik bawah nanti mungkin warna lain lah, lagi menarik kot warna dia. Itulah. Ada warna pink, kalau korang nak warna kuning, warna rare pun tak apa. Okay, next. Okay, ni akak saja nak tunjuk juga kalau korang datang kuliah farmasi nanti ada beberapa spot yang menarik lah kalau korang nak belajar. Kita ada RSpace. Okay, next. Dan juga kita ada student launch. Okay, cantik tau. So kalau korang nak belajar sebenarnya best je nak belajar, nak tenang-tenang, nak buat group discussion ke. Okay, next. Disediakan juga free. Dekat. Itulah. Okay, Hanis masuk farmasi, apa nama dia, ada pakai beasiswa ke? Oh tak ada. Tak. Saya sponsored lah. Maksudnya atas duit mak dengan ayah sahajalah. Pama, beasiswa Pama. Okay, selain tu kan dekat untuk bantuan kewangan kita ada juga beberapa. Okay, cuba tengok. Okay, contohnya kita ada bursary ni yang dapat direct daripada lepas SPM lah. Lepas tu kita ada juga pinjaman boleh ubah negeri, kita ada juga JPA yang boleh ubah JPA, zakat negeri, PTPTN, impak projek zakat, umati bank rakyat, etc. Cuma adik-adik kena rajin nak cari. Satu bila kita dah masuk degree ni, korang kena rajin mencari, kena banyak juga inisiatif sendiri dan biasanya yang ni boleh apply guna Rizal persen. Kebiasaannya lah. Okay, next. Okay, selain daripada bantuan kewangan, ada juga free food. Sebenarnya kat UIA ni sangat kaya dengan free food kan Hanis kan? Okay. So antaranya kalau macam student kita ada open pantry project, lepas tu kita ada suspended meal dan juga kita ada free food project yang ni bukan bawah ni bawah persendirian tapi dan juga kalau korang puasa
Isnin Khamis boleh pergi makan free dekat masjid. Kan? Kadang-kadang kalau pagi-pagi pun tiba-tiba ada breakfast free. So terus naik lift up mood saya nak belajar pagi tu sebab ada makanan free orang pagi. So Betul-betul. UIA ni. Itulah. Okay, next. Ni yang Hanis tanya tadi kan? Okay. Career. So bila kita dah masuk course pharmacy ni, kita akan jadi a legal drug dealer lah. Okay, kalau sebelum ni korang tahu LOL. LOL apa LOL? Siapa tahu LOL tu apa? Laugh out loud. Laugh out loud ke lot of love, macam tu lah. Lepas tu tapi nanti lot of love, okay. Okay, tapi nanti bila korang dari farmasi, korang akan realise lah sebenarnya LOL tu is a part of drug. Itu contohnya propanolol, atenolol, bisoprolol, itu adalah sejenis ubat. Okay, next. Okay, basically nanti kan kalau korang dah masuk farmasi, so Bachelor of Pharmacy, ijazah farmasi adalah selama 4 tahun. So bila korang dah habis 4 tahun, akan buat PRP. PRP tu adalah Provisional Registered Pharmacy, ataupun kalau macam doktor kan ada houseman, farmasi ada PRP. Okay, macam akak sekarang akak dah habis bachelor, so tengah tunggu PRP lah. So PRP setahun, dan kalau contoh akak apply PRP dekat government, so akak ada servis wajib lah selama 1 tahun, and then bolehlah jadi fully registered pharmacy. Mantap betul Kak Azwah. Okay. Tak, akak tengah tunggu PRP lagi ni, tak dapat lagi. Saya doakan insyaAllah. Ramai-ramai adik doakan akak dapat PRP cepat. Amin, doakan best kita orang. Okay. So untuk career, tadi akak ada baca apa nama dia, ada orang tanya apa beza antara hospital pharmacy dengan community pharmacy kan. Tu ada Kak Hamizah. Okay, Assalamualaikum Kak Hamizah. Kak Hamizah dia jawab juga kat situ. Kalau practical hospital, okay. Tadi tu adik tu tanya kan, boleh baca kat situ lah. Kak Hamizah dah explain dah. Yang ni rasanya soalan dia ni merujuk kepada third year punya posting. Beza practical kalau kita pergi hospital dan juga kita pergi community pharmacy. Okay. Untuk yang career, kita semestinya tahu kita bagi ubat. Selalu sangat orang stereotype kita macam tu. Asal pharmacy je bagi ubat. Okay. Okay, lepas tu macam contoh kita boleh juga kita ada military pharmacist, dan senior kita pun ada military pharmacist. Maksudnya dia apply dekat hospital tentera, contohnya hospital Tuanku Mizan, macam tu. Lepas tu kita ada juga community pharmacist. Community pharmacist ni kalau senang nak katanya farmasi yang dekat kedai tu. Kan korang ada nampak banyak kan, farmasi Temelur Jaya, farmasi Multicare, big pharmacy. Apa lagi farmasi yang common? Apa lagi Hospital, community pharmacist, retail. Retail, betul. Lepas tu kita boleh juga pergi dekat enforcement. Betul-betul Alpro. Okay, Watson, bukan semua Watson ada pharmacist. Gitu. Certain Watson je ada pharmacist. Dan tak sure kat Malaysia dekat mana je kalau ada. Okay, lepas tu tapi kalau dekat Singapore, Watson dia ada pharmacist. Bukan Singapore, sorry, Brunei. Sebab batch kami ada orang yang duduk Brunei, so tahulah. Okay, lepas tu enforcement ni kalau contoh kan, jenis, maksudnya macam polis lah. Ibaratnya kalau kita kalau dekat jalan raya ada polis trafik, dekat dalam farmasi kita ada enforcement, iaitu macam polis yang akan jaga ikut peraturan tak orang-orang yang kat kedai farmasi ni kan, gitu. Lepas tu industrial sector. So dekat industri punya sektor pula korang akan banyak, contohnya farmasi terlibat dalam production boleh, dan juga dalam R&D. Maksudnya kita buat research. Dan dekat kilang pun perlukan farmasi dan hospital farmasi. So sebenarnya macam farmasi kalau kat hospital ni, dia bukan sekadar di kaunter ubat, cik, ni ubat cik, yang kita kata lama nak tunggu farmasi tu kan. Bukan setakat tu lah. Dekat hospital ni ada banyak lagi. Kalau yang Hanis tahu apa? Yang dekat hospital ke? Dekat hospital. Tak tahu, saya cuma tahu hospital farmasi saja.
untuk Okay. Dekat hospital farmasi ni, okay, kita perlukan farmasi dekat banyak department. Kita ada inpatient pharmacist, kita ada yang jaga store pun pharmacist, yang jaga outpatient. Kalau korang tengok yang bagi ubat dekat kaunter ubat tu, kita panggil dia outpatient. So dekat outpatient ada, lepas tu kita ada juga yang jaga therapeutic drug monitoring untuk ubat-ubat yang bahaya sikit. Kita ada pharmacist yang akan kira-kira semua tu. Lepas tu kita ada juga macam-macam lagi lah. Bukannya setakat yang bagi kaunter, bagi ubat kat kaunter tu. Dan juga kalau korang berminat, boleh juga jadi akademia. Akademia ni iaitu betul, jadi lecturer. Kalau macam sekarang, sebenarnya kan tadi akak ada cakap pasal PRP kan. Sebenarnya korang boleh je kalau berminat nak sambung belajar dan nak macam cepat sikit, boleh buat master PRP. Maksudnya dia ibarat korang kill two birds with one stone lah macam tu. So kalau korang dapat master, dia masa 2 tahun tak silap. Korang boleh dapat master dan korang boleh habis PRP, dapat lesen terus. Tapi dia ada macam certain requirement lah dan tak semua institusi pengajian ada. UIA ada. Kalau korang nak sambung master kat UIA lah. Kalau dah bosan, boleh pergi tempat lain lah. Lepas tu ada juga farmasi yang terlibat dalam service division. Yang ni maksudnya yang kerja dengan KKM lah. Macam tu. Okay. Lagi ya. Ini akak saja nak tunjuk sebab semalam akak macam scroll Google Photo kan. Lepas tu nampak gambar ni. So actually gambar ni akak ambil masa first year. Masa tu nampak senior 4th year. Diorang tengah ambil gambar pakai jubah. Rasa macam wow. Rasa macam bestnya dah grad. Lepas tu boleh tekan next gambar. Okay, dan sekarang Alhamdulillah kami pula dah habis, dah grad. Cuma belum konvo lah. Macam tu. So masa cepat sangat berlalu. Taklah sekarang lah rasa cepat. Dulu masa kita orang tengah belajar rasa lama juga, bila nak masuk second year, bila nak masuk third year macam tu. Anda rasa macam tu kan? betul. Okay. Okay, jadi terima kasih atas perkongsian yang terlalu banyak tadi. Tapi ada lagi beberapa soalan yang saya nak utarakan lah kepada Kak Azwa. So adik-adik mesti dah seronok kan, dah bersemangat nak join kuliah farmasi lepas dengar sharing Kak Azwa tadi kan. Okay, jadi mesti adik terfikir kan, apa tips belajar farmasi, tips ke senang nak belajar farmasi ni. Jadi kita dengarkan daripada Kak Azwa sendiri. Sebelum tu saya tanya sini-sini yang dekat dalam ni, cuba jawab dekat ruangan chat box tu. Senang tak belajar farmasi? Cepat. Senang tak belajar farmasi? Hello, sini-sini. Okay. Hati Kak Kristina cakap. Kira kata senang kalau tak distracted. Ya tu Alhamdulillah setakat. Alhamdulillah setakat ya tu masih lulus. Alhamdulillah senang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. Ada orang kata tidur je kerja farmasi ni. Tidur? Wow. Mesti perform tu. Tak apa. Kalau please perform tak apa. Masih survive. Okay. Ni jawapan yang paling akak suka lah. Masih survive. So nak katanya belajar tak senang tapi korang boleh survive. Macam tu. Alhamdulillah masih hidup. Okay sebenarnya kalau bagi akak sendiri kan, course farmasi ni dia macam menarik dia adalah menarik dia adalah sebab bila kita grad nanti kita tak semestinya kena duduk kat hospital je. Itu paling akak suka lah. Maksudnya dia ada banyak lagi cabang yang kita boleh pergi selain daripada jadi hospital pharmacist. Banyak lagi yang tu yang menarik dan nak kata susah senang, kita ni buat apa pun dulu masa kita tak tahu, masa kita umur 5-6 tahun kita kata nak baca satu buku yang tebal tu susah kan. Dulu masa kita, contohlah kita belajar Iqra dulu kan, kita rasa macam betul ke kita mampu nak baca Quran dengan lancar kan. Tapi bila as time goes by, bila kita makin besar, kita rasa benda tu adalah benda yang kita mampu buat dan kita boleh survive macam tu. Betul. Sebab nak kata senang kan nanti takut menipu macam tu. Dia tak ada
Betul-betul. Tak senang tapi boleh. Boleh. Kalau macam untuk saya lah kan yang baru first year, baru setahun jago ni, bagi pendapat akak Mm-mm. rasa yang paling penting adalah adik-adik kena banyak connection dengan senior. Itu satulah. Maksudnya kalau bila adik banyak connection dengan senior-senior, jadi macam adik-adik boleh minta rujukan daripada senior. Jadi itu dah satu bonus point untuk adik lah. So dapat memudahkan adik-adik waktu belajar. Yang kedua adalah adaptasi. Sebab beza adik-adik akan rasa tau bila daripada CFS ni bila masuk ke degree ada satu perbezaan yang sangat ketara. Kalau waktu CFS dulu lecturer masih lagi baik, mungkin macam banyak tolong kita kan, tapi waktu degree ni kita memang sendiri. Memang semua bergantung pada usaha kita sendiri. Jadi yang paling penting adik-adik kena pandai cari kawan-kawan yang betul, yang support system yang bagus lah supaya adik-adik boleh terus berusaha lah. Yang penting jangan give up. Okay, itu sajalah daripada akak sebagai first year pharmacy. Kak Azmi pengetahuan. Lepas tu tadi sebelum akak start session ni akak ada tengok video Naif IS18 lah. Akak rasa it's a good tips jugalah. Nanti korang boleh tengok lah kalau ada masa boleh pergi dekat Prof Faz punya ni. Ada Naif share kat situ kan. Akak rasa menarik lah dan boleh ikut lah tips dia tu. Sebab dia pun student pharmacy. Abang Naif tu masih ni yang bagus lah. Dan buat pengetahuan semua, Kak Azwa pun ada juga buat sharing dekat IG aifa.press. So boleh tengoklah sharing Kak Azwa kat situ. Macam-macam Kak Azwa share dekat IG tu. Nanti akak bagi link, bagi nombor IG dekat chat box. Okey lah, soalan seterusnya Kak Azwa. Soalan yang mungkin setengah adik-adik pun terfikir juga. Berbaloi ke kita belajar farmasi ni sebenarnya? Okay, sebelum akak jawab, akak nak tengok juga. Sebenarnya senior-senior yang ada berbaloi tak ambil farmasi? Senior-senior yang dah survive, senior-senior yang rasa baru nak survive, berbaloi tak? Allah. InsyaAllah berbaloi. Okay, ada yang kata no comment, bergantung pada niat. Okay, bagi akak sendiri, akak rasa yes, berbaloi untuk kita ambil. Sebenarnya bagi akak lah, apa benda pun kita buat dalam hidup ni, pegang satu prinsip, kita biarlah kita ni jadi manusia yang bermanfaat dekat orang lain. Okay. Tak semestinya kalau korang tak minat farmasi, bukanlah bermaksud korang tak mampu bermanfaat untuk orang lain kan. Tapi nak katanya kalau minat farmasi dan kalau korang ambil farmasi, insya-Allah kita pun boleh tolong orang dan boleh jadi bermanfaat untuk orang lain. Kita boleh tolong orang macam mana untuk menjaga kesihatan, dan yang paling penting bagi akak lah, satu lesson yang terkesan dekat hati pasal bidang farmasi ni adalah dia ajak akak tentang satu konsep yang mana kalau kita tahu pasal satu benda, baru kita bagi tahu. Kalau kita tak tahu, kita jangan buat. Yang ni nak kaitkan dengan kalau korang masuk course farmasi nanti, kita ada sistem minus marking lah. Iaitu minus marking ni di mana kalau contoh korang dapat jawab betul, 1 markah. Kalau korang jawab salah, kena tolak 0 markah. So kalau contoh ada 2 soalan, korang jawab 1 betul, 1 salah, berapa markah korang? 0. Yes, markah adalah 0. So nak katanya it is either you know or you don't know. Tak ada di antara. Sebabnya nak katanya nanti bila contohlah bila kita dah kerja nanti, kita nak bagi ubat dekat patient ataupun kita nak buat apa je lah. Benda ni tak mesti kita bagi ubat tau. Dalam kehidupan kita sama ada kita sure ataupun kita tak sure dengan benda tu. Kalau nak kaitkan dengan ubat, sama ada betul tak PCM tu boleh ubati contohlah boleh ubat demam orang, paracetamol. Betul ke Panadol tu boleh buat orang kebah demam? Kalau tak sure, jangan bagi. Macam tu lah. Kena yakin. Okay, jadilah kan akak macam mungkin ada adik-adik yang ambil farmasi ni mesti terfikir kan macam kalau medik, kita ada gelaran sebagai doktor. Tapi kalau farmasi ni ada gelaran tak ke macam sekadar panggil ahli farmasi je? Okay, kalau macam doktor, dia ada panggil doktor kat depan kan. Kalau macam engineer, diorang ada gelaran IR kan.
Okay, kalau macam dekat farmasi ni, kalau kat shop tu lah biasa ada RPH iaitu Registered Pharmacist. Tapi biasanya kita tak adalah panggil RPH, RPH Hanis, RPH Iznul. Contoh RPH Aisyah tak ada. Kita tak adalah macam, tapi dia ada gelaran kat depan tu, cuma kita tak ada sebut pun. Oh, okey. Dan Kak Azwar lah kan. Okey. Mungkin ada adik yang macam saya pun sendiri tertanya-tanya lah kan. Macam tadi akak cakap lepas PRP tu dah boleh jadi registered pharmacist kan. Mungkin ada adik-adik yang nak sambung PhD kan. Jadi macam lepas jadi PhD tu dia sebagai specialist ke macam mana? Oh, okey. Macam ni, kita punya pathway sebagai pharmacist, apa nama dia, dia bukan macam doktor. Maksudnya kalau doktor, kalau dia nak sambung tu adalah untuk dia specialize kan. Okay, kalau macam pharmacy dia sama je macam course lain. Maksudnya kalau macam contoh korang sambung PhD untuk jadi lecturer lah biasanya, so akan dapat gelaran doktor. Kalau kat UIA lah, UIA panggil gelaran doktor tu as is jawatan dia sebagai PhD tu. Tapi nak katanya specialize tu tak, dia macam mana? Korang akan, dia bukan macam doktor lah, dia macam sama je macam course biasa. Cuma korang boleh jimat masa kalau nak buat master tu nanti, kalau korang buat master PhD macam tu. Jawab ke, faham tak? Faham kan adik-adik? Kalau tak faham boleh tanya dekat chat box. Dan Kak, macam kalau farmasi ni kan, macam kalau kita tahu dulu peluang pekerjaan sangatlah tinggi. Tapi untuk zaman sekarang kan, di ekonomi sekarang, mungkin lambakan pelajar farmasi ni menjejaskan peluang pekerjaan yang ada dekat Malaysia ni. Jadi apa pendapat akak tentang perkara ni? Okay, yang pertama sekali, apa nama dia? Okay, sebelum tu akak nak ni, apa yang Kak Aisyah cakap tu betul. Bila kita buat research, baru kita rasa, baru dia macam ada specialize gitu lah. Tapi specialize tu bukanlah dekat specialize macam opto macam tu, bukan. Okay, nak jawab tadi soalan Hanis pasal lambakan kerja kan. Pertama sekali kena tahu beza. Beza kalau kita ada macam degree in pharmacy dengan diploma in pharmacy. So kalau diploma in pharmacy, diorang tak, kalau adik-adik ada ambil diploma in pharmacy, dia tak boleh jadi ahli farmasi. Dia boleh jadi pembantu ahli farmasi ataupun kita panggil sebagai pharmacy assistant lah. Macam contoh yang akak tengah kerja sekarang kan. Sebenarnya ini bukanlah jawatan budak degree, tapi sebab macam nak kutip pengalaman, so ambil je lah. Dan kalau kita daripada diploma farmasi dan kita tak jadi farmasis, dia banyak beza antara gaji tu. Dan so bila banyak beza tu, nak cakap pasal peluang pekerjaan, kalau siapa tengok semalam sharing Iqbal pasal nursing kan, nursing pun ada konflik antara diploma dengan degree kan. Maksudnya sebagai majikan mestilah kita nak ambil yang murah kan. So kalau macam assistant pharmacy ni biasanya diorang akan ambil budak diploma lah berbanding degree. Dan sebab degree ni dia akan masuk dekat dia akan jadi ahli farmasi tu sendiri. Dan nak cakap banyak tak banyak, sebenarnya sekarang ni memang banyak lah. Dan berlakulah juga lambakan tu. Cuma kita kena tahu macam mana nak survive dekat bidang tu. Sebab kalau korang buat PRP dekat hospital pun ataupun KKM, benda tu pun still contract, sama macam doktor. Okay, faham. Okay, jadi kan untuk adik-adik CFS, mungkin ada yang terfikirlah kan macam soalan IV farmasi senang ke susah kan? Okay, macam kalau bagi akak rasa kalau adik-adik tahulah, macam kalau adik-adik tahu basic pasal farmasi semua tu, insyaAllah boleh jawab lah. Tapi itu bagi masa ya akak lah, sebab masa ya akak insyaAllah senang lah, boleh jawab, macam insyaAllah boleh lepas, boleh dapat punya. Tapi untuk Kak Azwar dulu, macam mana pengalaman akak waktu interview? Mungkin soalan dia lagi bercabar ke, dia suruh jawab soalan sains ke kan? Nak tahu juga pengalaman. Tak pun, masa yang akak ingat lah soalan akak dulu, first dia tanya pasal isu semasa. Masa tu pasal dispensing separation. Yang ni adik-adik boleh baca lah isu pasal ni, dispensing separation masa tu tengah hangat.
Okay, dan satu lagi dia tanya, okay, kalau stres kita buat apa? Macam tu je. Sebab being a student pharmacy means you must know how to handle your stress. Yang ni kena latihan, kena pandai nak urus stres kita macam mana. Kalau tak, nanti takut meletup. Jadi macam tips lah untuk adik-adik kalau macam akak, cara untuk akak hilangkan stres salah satunya akak join fancy team. Jadi macam nanti untuk adik-adik yang masuk daripada CFS ke degree, kalau rasa macam join program dapat menghilangkan stres adik, fancy team mungkin solusi ni lah. Wah. Okay. Jadi kan macam ada soalan jugalah kan, apa subjek yang bagi akak susah lah, macam susah untuk skor. Mungkin itu boleh jadi satu persediaan untuk adik-adik nanti ke supaya diorang lebih fokus kepada subjek tu. Okay. Banyak. Dia biasanya setiap semesternya dia ada killer subjek dia sendirilah. Kalau korang nak tahu subjek tu subjek mana killer untuk setiap semester tu, tengok berapa ramai repeaters dekat subjek tu. So ni akan nak cakap lah, bila korang masuk kuliah bila korang ambil farmasi nanti, macam mana tak semestinya kadang-kadang kan kawan kita yang dia repeat tu, dia bukannya sebab dia tak pandai sangat ke apa ke, tapi tu bukan rezeki dia. Nak katanya macam setiap semester tu biasanya akan ada orang yang akan repeat, biasanya lah. Dan bagi akak kalau yang susah masa first year, apa nama subjek tu? Farmakologi betul lah, farmakologi. Lepas tu masa, dan akak sebab akak tak berapa minat sangat sebenarnya body system. So bagi akak body system susah. Oh, okey. Terima kasih. Okey, satu lagi lah soalan kan. Soalan ni sajalah saya sendiri yang nak tahu, macam sepanjang akak belajar ni kan, apa pahit getih pengalaman akak yang paling akak ingat sampai sekarang yang buat masih bersemangat untuk teruskan jadi seorang farmasi? Okay dah, tak apa. Ini akak share sebagai akak pun dah grade kan. Okay, akak pernah dapat dean list dan akak pernah fail paper. Akak pernah rasa dua-dua. So katanya kalau korang dapat dean list tu adalah rezeki, dan kalau korang kena retake paper ke apa ke tu pun adalah satu rezeki lah. Nak cakapnya kadang-kadang what happen masa akak retake paper tu adalah sebab akak terlampau nervous. Akak tak boleh nak ingat apa-apa masa tu. So macam blank gitu. Ada orang cakap CNS, akak repeat subjek CNS dulu, tak apa, akak cakap je. Dan subjek tu memang antara subjek yang paling banyak repeater setiap semester. Dia belajar pasal otak, ubat-ubat untuk otak, banyak tau. Dia otak kecil tapi ubat dia paling banyak. Dan itu antara benda yang takkan lupa lah. Tapi alhamdulillah Allah bagi rezeki grade dengan cemerlang. Allah bagi rezeki walaupun bukanlah listed dalam rectal list ke apa tu, alhamdulillah survive. Oh, okey. Okey, jadi terima kasih atas perkongsian Kak Azwa. Okey, jadi saya diberi makluman bahawa Deputy Dean Student Development dan Community Engagement Kuliah of Pharmacy sedang menyertai kita pada hari ini. Dipersilakan Associate Prof Dr. Zalika binti Ibrahim. Jadi dipersilakan kalau doktor, kami berbesar hati sekiranya doktor ingin memberikan sepatah dua kata sebagai semangat untuk adik-adik. Ada tak Dr. Zalika? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya minta maaf saya lambat menyertai sesi ni. Alhamdulillah, tahniah Azwa. Terima kasih kerana berikan sharing session, sharing your the pengalaman pengalaman Azwa sepanjang berada di kuliah farmasi untuk adik-adik semua. So harapnya dapatlah memberi inspirasi dan juga apa yang boleh disusun untuk masa depan, insya-Allah. So saya sebagai wakil lah daripada kuliah farmasi IIUM nak memberi semangat untuk adik-adik semua, insya-Allah
Kalau dalam hati, dalam niat tu berniat untuk menyertai kami di bidang farmasi, so boleh mulakan daripada sekarang lah, menyusun langkah-langkah seperti mana yang Sister Azwa terangkan tadi, dan juga mungkin boleh sempat lagi jumpa saya insyaAllah. Okay, itu saja saya rasa. Terima kasih banyak-banyak untuk Supimas kerana menyusun slot ini khas untuk kami dan juga untuk adik-adik semua. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada Dr. Zalika. Okey, jadi masa telah mencemburui kita. Okey, jadi kita akan beralih ke slot yang seterusnya. Sebab mungkin adik-adik pun dah lemau kan sekarang. Jadi bagi satu game lah untuk adik-adik. Okey, jadi saya serahkan slot seterusnya kepada Abang Iznul. Dipersilakan. Testing. Boleh dengar ke? Anis? Dengar. Kak Anis boleh dengar? Dengar Abang Iznul, dengar. Net macam tak. Alhamdulillah, okey dengar. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Hai adik-adik, hai abang-abang, kakak senior. Hai Abang Iznul putus-putus lah. Wah, hai Anis. Terima kasih mana datang. Putus-putus. Allah. Dia blur. Wah, Abang Iznul lag. blur skrin belakang ni memang patut blur tapi Allah. Minta maaf di atas kesilapan teknikal ini. Okey dah ke sekarang? Rasa macam tengok Kak Anish dah lancar dah. Okey. InsyaAllah, tak apa, teruskan. Boleh. Ya, kena tutup kamera. Cakap je, Okey. tak apa, slow Abang Okey. Iznul. Okay. Thank you Kak Anis. Okay, jadi insyaAllah pada malam ini kita akan main satu lagi game sebab semalam pun kita ada main game juga kan, yang mana follow Sopimas ni. Jadi insyaAllah malam ini kita akan main game lagi. Kita main quiz is. Kita akan main quiz is, iaitu tajuk pada malam ni ialah COVID-19. Woo! Tajuk yang amat terkini. Jadi memang menarik. Daripada tukang buat soalannya katanya senang saja. Jadi insyaAllah link quiz tu akan diberi dalam chat box itu. Jadi saya akan explain beberapa rules dan regulation untuk game malam ini. Okay. Abang Iznul? Abang Iznul lagi tak? Okay. Pertama, soalan ni merupakan soalan objektif saja. Jadi Alamak, putus-putus lah Abang Iznul. Allah. Hello? Boleh dengar? Hello? Hello? Boleh dengar. Lancar tak? Lancar. Sekarang lancar. Okay, sekarang lancar. Tak ada dah. Mana Iznul tak ada dah. Okay, dah mana dah Okay kita? dah. Okay. Kejap. Fikir, kejap. Tak apa. Try jap. Boleh dengar ke? Boleh dengar. Stable boleh dengar ke? Okay. Jadi rules dan regulation pada malam ni ialah, pertama, tekan link game yang akan diberikan dalam chat box itu. Yang kedua, selepas tekan link dalam chat box tu akan masuk dalam website Quiz Is. Dalam website Quiz Is tu nanti akan minta kita letak nama. Jadi diharapkan agar adik-adik dan juga abang-abang kakak-kakak, ya semua yang nak main, letakkan nama sendiri
letakkan nama sendiri. Kemudian kuis ni akan dijalankan selama 10 minit. Okey, kemudian jadi itu saja peraturannya, iaitu tekan link dekat chat box, kemudian letak nama sendiri dan kuis ni akan dijalankan selama 10 minit. Letak nama penuh tau. Letak nama penuh supaya mudah kami nak track pemenangnya. Jadi kita akan ada masa sebanyak 1 hingga 2 minit untuk semua masuk ya. Jadi sila masuk ya. Tekan link di chat box. InsyaAllah game ni best. Memang best. Sebab saya ada test juga soalan-soalan lain sebelum ni. Memang best. Memang komiti buat memang best. Dan jangan lupa ada hadiah untuk main game ni. Jadi rugi kalau tak masuk. Ada hadiah. Dengar tu. Menang dapat hadiah. Kan Kak Anis? Menarik game yang ada hadiah ni. Tak boleh jawab main-main lah. Kena jawab betul-betul. Kompetitif ni. Kompetitif. Macam e-sport. Yalah, quiz is kira e-sport ke? Boleh lah. E-sport jugalah kan? E-sport. Tak apa, kita kan fleksibel. Kalau tak boleh buat in real life, kita buat dalam virtual. Okay. Jadi insyaAllah pada 10.15 boleh start? 10.15? Boleh. 10.15 start? Okay. Oh, jangan baca bismillah dulu nak jawab. Baca doa belajar, baca surah Asyar, bagi terang hati tu. Akak-akak, abang-abang umur lebih 20, kalau boleh tak payahlah join, kita bagi peluang dekat adik-adik. Cik Moy tu 20 dah tu. Sebab quiz is ni dia limited participant kan Kak Anis? Betul-betul. 100 saja. Jadi kena tekan link tu cepat-cepat kalau nak bertanding. Okay, dah 10. Okay. Tak sampai seminit dah. 10.14. Okay. Dia ingat guna nama sendiri. Okay. Wih, ada Zain Malik. Wow. Masya Bashita. Kuliah kau mesti ada artis ke? Tak sabar nak jumpa tahun depan. Itulah. Adik Farhan. Ya, dalam seminar dalam sesi ni saya nak bagi tahu ada junior sekolah saya dulu. Oh. Mana dia? Tak hari ni. Dia join tak kita punya seminar hari ni? Dia join. Ada nama dia. Tapi tak nak bagi tahu nama dia. Oh, tak tapi nak kalau bagi dia tahu. menang bagi tahulah. Jadi buat betul-betul. Okey, sudah 10.15. Jadi jadi kita akan mulakan kuis kita dalam masa Kita tengok sama-sama. Kat lima. Okey, kita kira sama-sama. 3. Tunggu lepas start dulu. Kak Timah boleh Oh. Ya, Kak Timah boleh start. 4, 3, 2, 1. 1. Go. Ayo. Dah ingat soalan je. Ingat ya tadi, apa paling cepat ingat ya tadi, siapa yang jawab cepat dia akan dapat banyak markah. Betul tak Kak Adis?
Farhan. Perlu ingat jawab paling cepat. Adik Nabilah dah turun bawah. Lagi cepat jawab lagi banyak markah dapat. Cekat soalan cekat. Orang salah dah. Okay, sedikit peringatan untuk adik-adik dan semua partisipan semua. Game ini akan berlangsung selama 10 minit saja. Jadi selepas 10 minit akan ditamatkan serta masa ini. Okay, jadi jawab dengan cepat. No pressure. Ni boleh dengar tak? Okay. Saya takut saya cakap seorang-seorang. Malah lain tak apa. Okay, adik Fakirah pula nombor 1. Wow. Tukar-tukar. Ni makin senyap ni maknanya dah nak habis lah kan? Gerak nak fikir tu pasal. Oh belum. Oh, orang ni sama compact. Tadi nampak dia turun, naik balik. Oh, banyak lagi masa. Okey kak. Dah nak habis dia. Nampaknya ramai dah habis jawab. Aduh, Oh. Nampak macam okey, nampaknya dah makin ramai dah habis jawab. lambat. Tapi ni okey ada lagi yang belum. Umur 17. Zain Malik sempat lagi kejar. Lagi 5 minit. Aduh abang. Tak apa, banyak masa lagi. Slow and steady wins the race. Tak ada. Tapi tu lah, rugi makan lah. Oh, ada 3 orang. Tak jawab lagi. Ada lagi 5 minit. Berapa banyak lagi masa yang tak jawab lagi? Adik Hani, adik Adlina. Boleh lagi nak jawab. Adik Nurul. Sarah, Boleh, ada boleh. adik Sarah ya. Ada masa. Serius tak? Okay, boleh jawab lagi. Ada lagi 4 minit. Betul. Boleh jawab lagi. Okey, adik Farhan nombor 1. Okay, nampak dia berada nombor Silap 1. tekan. Siapa pintas adik Farhan ni? Kita kena bagi sister nombor 1. Ada ke lagi yang belum Nampaknya habis? ramai dah jawab. Ada yang belum habis jawab lagi? Nampak gayanya sebegitu. Yalah. Okay. Mostly ramai dah jawab kan? Jadi bolehlah end sekarang. Kak Fatimah boleh end kan? Oh, Kak Fatimah. Alright. Okay, masa dah tamat. Oh, Okay. adik Fitrah terkeluar. Okay, tahniah semua kepada yang berjaya.
Okey, tahniah kepada semua pemenang. Okey, Wawan Zainal pun ada. jadi untuk pemenang tu lah Wawan Zainal. Bukan Tak tapi sangka. junior pharmacy kita tahun Husnuzon memang dia depan. nama dia. Oh, RX19. Okey. Okey. Berikan tumpukan gemuruh pada semua kerana berjaya melepasi soal kuis ini dengan jayanya. Alhamdulillah. Ada markah A+ di situ. Kan kaleng-kaleng. Okey, jadi Sekejap, Abang Iznul, ada makluman. Abang Iznul, ada makluman jadi penting. yes, kita sudah tamat Abang Iznul, okey. ada makluman ni. Emergency. Buat pengetahuan semua, adik Farhan ni sebenarnya umur dia dah lebih 20 tahun. Jadi adik Farhan ni memang sepatutnya disqualified lah. Jadi sepatutnya adik Farhan tak boleh menang sebab dia telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan tadi. Okey, jadi akan nak minta adik Fakirah sebagai tempat pemenang pertama dan adik Wawan Zainal sebagai pemenang kedua. Adik Farhan tu disqualified. Dia tak ingat umur dia dah lebih 20. Dia duk main juga game tu. Tak apa adik Farhan, kita main game lain Okey, jadi tahniah kepada adik Fakirah dan adik Wawan Zainal. Minta adik Fakirah dan adik Wawan Zainal boleh tak buka kamera on mic, perkenalkan diri, bagi tahu nama penuh, umur berapa. Kalau CFS bagi tahu CFS. Dengan sekolah mana? Dan juga jangan lupa screenshot result ya untuk pemenang-pemenang. Jangan lupa screenshot result sebagai bukti untuk collect hadiah nanti ya. Wawan Zainal pun senior ke? Wawan Zainal senior. Oh, wow. Yang CFS, Aisyah, adik Aisyah senior ke CFS? Nak CFS juga, tak nak senior? Tu lah, senior tak nak adik-adik je. Ex-CFS. Tapi adik Fakirah, okey. Kalau macam tu adik Fakirah perkenalkan diri dulu boleh? Adik Fakirah ada? Hello, adik Fakirah. Ada. Okey. Hello. Nama Nur Fakirah binti Cik Azhar. Sekolah XCFS. Sekolah dulu SMTA Falahiyah. Kelantan. Siapa? Farmasi. Kau siapa waktu CFS? Farmasi. Oh, farmasi. Okay, junior lagi. Okay. Nanti kalau jumpa nanti tegur-tegur lah Kak dengan Abang Iznul. Okay. Betul. InsyaAllah. Okay, jadi seterusnya adik Aisyah. Sebab Wawan Zainal ni senior, jadi kita terpaksa disqualified kan. So seterusnya kita ambil pemenang top yang kedua adalah adik Aisyah. Jadi adik Aisyah boleh buka kamera dan perkenalkan diri. Assalamualaikum. Nama Aisyah binti Sawawi. Student XCFS dalam kos Allied Health Sciences. Oh. Macam Kak Ani. Oh, macam akak lah ni. Tukar kos daripada Allied Tak tukar. Oh, tak tukar. Oh, okey. Jadi terima kasih kepada adik Fakirah dan adik Aisyah. Nanti adik boleh DM DM IG Shopee Mas bagi tahu nama penuh, nombor phone dengan alamat rumah. Dengan screenshot ranking ni hantar dekat IG Shopee Mas, boleh? Ada IG tak? Ada IG tak? Fakirah dengan adik Aisyah? Okey, ada. Okey, nanti DM dekat IG diorang Okey, terima kasih. Dan sekali lagi minta maaf atas kesalahan teknikal adik Farhan dan Kak Wawan Zainal tu. Itulah. Okey, jadi itu je ke Abang Iznul? Okey, jadi alhamdulillah kita telah tamat game kita pada malam ni. Jadi rasanya itu saja untuk game kita pada malam ni. Jadi minta maaf banyak-banyak atas kesilapan teknikal daripada pihak abang sendiri. Maklumlah walaupun abang duk Selangor tapi line tak macam Selangor.
Akak duduk Selangor je, okey je lah macam Selangor. Selangor Yelah, kot. akak bandar. Abang Sama. luar bandar. Okey. Memang luar bandar. Okay, Okay. jadi terima kasih. Jadi rationalnya ialah kita kena ambil tahu banyak pasal isu semasa. Penting general knowledge ni sebab yalah penting lah. Okay, jadi itu saja untuk game kita pada malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah menyertai game slot modul kita pada malam ini dengan jayanya. Jadi sekian, itu saja. Jadi terima kasih dan saya pas kembali mic ini kepada Akak Hanis. Okay. Terima kasih kepada Abang Iznul dan Kak Fatimah. Okey, jadi selesai sudah kita punya modul session. Okay, jadi akak harap adik-adik bersemangat lah main game tadi kan. Walaupun ada masalah teknikal sikit, tak apa. Sikit dah ada masalah teknikal kan. Okay, jadi kita beralih kepada sesi yang terakhir untuk seminar kita pada hari ini, iaitu Q&A session. Okay, jadi untuk adik-adik yang ada soalan sepanjang perkongsian Kak Azwar dengan akak tadi, boleh nyatakan soalan adik dekat chat box. Ataupun kalau lebih berani, adik-adik boleh buka kamera dan unmute mic. Boleh cakap dengan akak dengan Kak Azwar. Okay, akak bagi masa 3 minit. Boleh, tanyalah apa-apa. Tadi pun banyak soalan yang dah terjawab kan. Terima kasih. Senior-senior tolong jawabkan. Saya tak tahu. Terima kasih. Terima kasih. Tu, Wawa Zainal tu dia bukan kak tau. Dia abang. Oh abang. RS berapa tu? RS15. Oh ya ke RS15? Tak apalah. Dan diingatkan lagi sekali, adik-adik yang mungkin baru masuk, jangan lupa isi online registration form dekat chat box, okay? Kalau tak rugilah dah join tapi tak dapat apa-apa markah. So jangan lupa isi. Ya, ada soalan tak? Sekejap kita tengok. Kak Azwar, flawless. Okay, soalan ni kena DM. Tak habis kita sampai pukul 10.45. Ambil saja kosmetik tips dia. Okay, ni ada soalan. Ada kawan saya ambil degree pharmaceutics dekat UniKL. Jadi apa beza farmasi dengan pharmaceutics ya Kak Azwar? Okay, ni apa yang akak tahulah. Kalau macam ada juga kawan akak yang ambil pharmaceutic ni. Okay, kalau macam yang ambil degree ni, dia beza dia dengan degree farmasi. So bila dia dah grad nanti, dia tak boleh jadi farmasi. Sebab okay, untuk jadi seorang ahli farmasi, dia ada law dia. Dalam law tu adalah dia mesti possess Bachelor of Pharmacy, sama ada dekat farmasi, sama ada dekat U yang diiktiraf, ataupun kalau universiti yang overseas mesti diiktiraf juga. Tadi akak lupa nak cakap, selain daripada untuk jadi seorang ahli farmasi, selain daripada Bachelor of Pharmacy, mesti juga lepas exam forensik. Exam forensik ni adalah exam law lah. Law yang satu Malaysia kena ambil, dia exam national. So kalau macam contoh orang yang dulu belajar daripada overseas dan dia balik nak praktis dekat Malaysia, dia still kena ambil exam forensik tu. Tu beza dia. Kalau macam contoh farmaceutic ni, mungkin dia boleh kerja macam kawan akak tu sekarang dia kerja dengan apa nama syarikat kosmetik tu, tak ingat lah. Tapi dia bukan jadi ahli farmasi lah. Yes, betul. Betul Iden cakap ni atau Iden aka Wawa Zainal, dia cakap dia kira pharmaceutics ataupun pharmaceutical teknologinya lebih kepada industrial farmasi. Oh, betul. Ni ke Wawa Zainal ni? Okay. Jadi ada soalan lain tak? Ada soalan lain? dah banyak dah soalan tadi kat atas kan. Tapi kalau ada soalan lagi boleh lah.
Sekejap kita tunggu lagi soalan. Ya, sama-sama Adik Fikin. Hanis dah tahu ke nanti nak sambung bidang apa? Farmasi? Setakat ni mungkin retail pharmacist ataupun banyak yang saya macam terfikir mungkin retail pharmacist ataupun hospital. Hospital ni yang klise lah. Itu je kot setakat ni. Oh ni ada soalan daripada adik Hayati. Gaji untuk pharmacist ni berapa Kak? Okay, gaji untuk farmasis ni apa yang akak tahu kan. Okay, kalau contoh adik-adik ambil PRP dekat KKM punya setting lah, kerja dengan kerajaan, kita akan start dengan grade UF41. UF41 ni basic dia 2.7 tak silap akak. Tu basic dah, tak campur allowance apa semua tu, lebih kurang 4 kot tak silap. Lepas tu tapi kalau adik-adik start, contohlah adik-adik minat retail kan, start dengan community pharmacist, gaji dia okay, bila kita cakap pasal retail ni, dia adalah private sector. So private sector ni gaji dia macam depends on pharmacy lah. Kalau macam pharmacy besar, pharmacy besarlah dia punya gaji. Kalau pharmacy kecil, maybe start dengan 2,000 macam tu. Tapi kalau contoh adik-adik dah start kerja as a pharmacist dekat kedai retail pharmacy, biasanya gaji adik-adik 4 ke 5 macam tu lah, 4 ke 5 dan ke atas macam tu. Yang tu tak masuk lagi dengan apa nama dia, license punya harga. Kalau contoh pharmacy tu, okay, bila adik-adik dah praktis nanti, adik-adik akan ada license as a pharmacy. Dia ada banyak license ni, sebab tu kena ambil forensic exam tu nanti, dia memang ke depan sebab dia ada license untuk kita praktis sebagai pharmacist, dan juga ada juga license untuk kita jual secara wholesale apa semua tu. Kalau pharmacy tu pakai license adik-adik, ada additional 1,000 lagi lah. No. Macam tu. Okay. Jadilah ada soalan seterusnya. Okay, daripada adik Afiq Hilmi. Akak macam mana nak belajar tulisan doktor? Awal-awal akak cakap belajar tulisan doktor macam susah je ke belajar tulisan berangkai? Alah, tak apa, nanti kan dulu masa akak first year, macam bila dengar sini yang sebut clopidogrel, apa lagi metformin, insulin, Novomix, bla 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 semua tu, Carvedagel, apa benda semua tu, macam wow, hebatnya, macam mana diorang boleh tahu semua ni kan. Tapi nanti bila lama-lama korang belajar, korang akan tahu itu adalah sejenis ubat. Lagi satu tips dia, kalau kita nak faham tulisan doktor ni, kena tahu patient tu sakit apa. Macam daripada situ kita dapat teka, ni apa sebenarnya yang doktor nak maksudkan. Memang susah nak baris tulisan doktor ni. Doktor kan tak banyak masa kan, nak tulis cepat-cepat. Tapi kalau adik-adik pergi dekat IUMMC, Hospital UIA, ataupun sekarang apa namanya, SASMED dia orang pakai prescription yang bertarik komputer, so senang lah nak baca. Yang susah tu kalau tulisan tangan tu je. Tapi tips dia tu lah, lama-lama korang akan faham punya. Tulisan farmasi tak sama kan dengan tulisan doktor, of course. Okay. Ni ada soalan daripada adik Arif. Adik ni bukan adik ni. Ni ayat seberapa ni? 17. Tak apalah. Okay. Abang Arif nak tanya untuk persediaan awal kan. Jadi apa jawapan akak? Buat senang ke nak buka farmasi sendiri ni sebenarnya bagi akak? Okay, nanti masa korang third year ada subjek nama dia Pharmacy Management. Nanti dia akan ajar macam mana nak buka farmasi. Nanti adalah Blue Ocean Strategy apalah semua tu. Kalau korang nak buka farmasi sendiri, korang bukan sahaja kena bekerja sebagai seorang ahli farmasi, tapi juga sebagai seorang businessman ataupun businesswoman. Kalau contoh kata korang memang, so macam kerja korang sangat banyak lah. Kalau Kak Aisyah, dia pernah kerja dengan farmasi yang retail, maksudnya yang persendirian. Macam akak intern dengan, dulu akak intern dengan All Day Pharmacy, itu tempat kerja akak sekarang. Dia adalah branch farmasi, maksudnya dia ada banyak lagi.
perbezaan kalau korang buka farmasi sendiri ni, korang memang kena uruskan semua daripada A sampai Z. Bagi akak susah lah. Bukan susah, dia sangat busy. Tapi kalau korang minat, boleh. You can go for it. Tapi kalau macam kata nak lebih praktis sebagai seorang ahli farmasi dan bisnes tu sikit-sikit, korang boleh join retail, join branch. Maksudnya contoh company yang besar, Alpro, All Day, Big Pharma, company yang besar-besar lah. So sebab dia orang banyak branch dan dia orang ada HR dia orang sendiri, ada finance dia orang sendiri akan uruskan semua ni. So tugas kita lebih kepada sebagai seorang ahli farmasi. Okay. Minat bidang farmasi sejak tengok video Siti Awa, tengok video Nurul Azwar tak minat ke? Tengok video dekat IG Aifa.brand. Okay, ada lagi soalan seterusnya kan. Macam farmasi ni kan, kalau kita tahu kalau patient nak ambil ubat daripada doktor kan ada prescription. Jadi boleh ke farmasi ni bagi ubat dekat patient dengan prescription ke tak perlu prescription pun? Ubat. Okay, ni akan cerita mengikut law dia kan. Okay, kalau tak mengikut law tu nanti bila ada adik praktis akan tahulah. Tapi mengikut lawnya, kita ubat-ubat ni dia ada ubat yang perlukan prescription, iaitu ubat-ubat yang bawah kategori group B. Contohnya adalah ubat antifungal yang makan, contoh lain tramadol, atrastat, banyak ubat yang under group B. Yang ni boleh juga selak buku law tu. Ataupun kalau ni korang boleh check dekat MIMS lah. MIMS ni untuk adik-adik yang tak tahu, MIMS ni adalah macam kamus ubat untuk farmasi. Dan boleh rujuk kat situ. Mengikut lawnya kalau setiap group B ni kita memang kena ada prescription, termasuklah antibiotik. Okay lah. Jadi soalan terakhir kita untuk hari ni lah. Kita ada belajar ke ubat mana yang subsidized? Kau faham tak soalan? Faham? Ni soalan. Okay, kalau pasal subsidi ni sebenarnya dia berkait dengan ubat-ubat yang dekat kerajaan je lah sebenarnya. Kalau macam korang dekat retail, korang kena beli ubat tu. Dia nak kata subsidi tak adalah, sebab kita memang kena beli ikut harga je, ikut berapa harga. Kalau tapi kita tak adalah belajar pasal subsidize ke tak subsidize. Okay, faham. Okay, jadi terima kasih Kak Azwar. Jadi Ni setengah cakap ke? tengah cakap. Oh, okay, tak. Akak tak dengar. Tak dengar. Dr. Zalika, okay, bukan Zulaika. Okay. Tu Dr. Zalika. Betul-betul. Tu Dr. Zalika. Dengar. Dia cakap. Dr. Izzat pun famous. Dia baru masuk Selamat Pagi Malaysia. Betul-betul. Hari tu dekat TV1 kan. Tapi saya tak sempat tengok pula. Okay, jadi berakhirnya perkongsian daripada dengan berakhirnya Q&A session daripada saya dengan Kak Azwar tadi, maka berakhirlah program seminar kita pada hari ini. Jadi diharapkan sharing kita pada hari ini sedikit sebanyak dapat membantu adik-adik untuk merancang hala tuju adik dengan lebih baik. Tapi kalau masih sama-sama tak nampak apa-apa perancangan lagi, boleh je DM IG Sopimas ke, boleh DM kat situ dan nanti daripada soalan tu facilitator IIUM akan salurkan soalan tu kepada Kak Azwar ataupun Akak. Dan mungkin kalau ada adik-adik yang nak bertanya lagi soalan tapi malu nak type kat chat box ataupun nak buka kamera, boleh juga DM IG Sopimas, sopimas.2020. Okay, jadi akhir kata terima kasihlah, beribu-ribu terima kasih saya ucapkan kepada Kak Azwar kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada hari ini. Walaupun Kak Azwar penat kan sebab sekarang tengah kerja assistant farmasi, tapi Kak Azwar masih lagi sanggup meluangkan masa berkongsi ilmu akak bersama kami semua. Sebab sejujurnya saya pun rasa macam termotivasi dengan akak jugalah sebab saya pun baru first year kan. Okay, dan terima kasih lagi sekali kepada adik-adik
join seminar kita pada hari ini. Dan diingatkan adik-adik jangan lupa isi online registration form dekat chat box. Dan nanti Face Team akan bagi link Bora feedback. Jadi kalau adik-adik ada feedback macam feedback negatif ke positif tak kisahlah. Mungkin nak cakap moderator kita bosan ke kan. Ataupun sharing ni tak cukup masa kan. Nak panjang lagi ke boleh je tulis dekat feedback form tu. Kalau tak nak isi sekarang boleh je copy nanti isi. Tapi yang penting kena isi lah. Okay, itu sahaja. Jadi last akan nak minta lah, boleh tak adik-adik ataupun akak-akak abang-abang boleh lah buka mic, buka kamera sebab kita nak screenshot untuk kenangan. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Dah ke? Ya, kemas. Kemas-kemaskan diri dulu. Cewa. Ya, kemaskan Adik pemenang tadi tak nak buka. ni. Adik Aisyah. Hai Kak Tira. Serius lah Izul pakai baju corporate tu. Okay, dah ke? Dah ni jangan buka kamera. Okay, tak apalah. Adalah kan? Okay. Okay, satu. Okay, Abang Mukmin buka kamera juga. Abang Mukmin ni moderator kita semalam. So, siapa yang join tu lah. Okay, Abang Arif. Abang Wawan Zainal. Adik Farhan jangan lupa buka kamera juga. Pemenang kita tadi walaupun dah disqualified. Serius? Adik Farhan ada lagi tak? Serius kak saya pakai ni? Oh, okay, Adik Farhan tak ada. Okay, tak apalah. Okay, kita screenshot. Okay, 1, 2, 3. Adik Farhan wajib buka cam. Lagi sekali. 1, Farhan wajib 2, 3. Cam. Okay, dah. Adik Farhan dah tak ada ke dah left meeting merajuk? Okay, jadi itu sahaja daripada saya dan facilitator tim IIUM. Jadi kita tutup seminar kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan suratul as. Okay, terima kasih. Esok pun ada juga. Esok sharing daripada kuliah of science. Moderator pun hebat juga esok. Speaker pun sama. Rugi siapa tak join besok. Jangan lupa tak join besok. Okay, sama-sama Adik Fatimah. Terima kasih. Sama-sama. Adik ke Akak Nuriza? Okay lah. Adik Setin jumpa nanti. Jangan lupa tegur Akak dengan Abang Iznul. Kalau jumpa Kak Azwar ke. Jumpa akak dalam mimpi kot. Wow, Kak lain Akak hebat betul. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kak.